Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar murid-murid. Okey, hari ini kita bertemu lagi pada sesi PDPR dan seterusnya. Hari ini saya nak berkongsi, saya nak sentuh, saya nak memberi penerangan sedikit berkenaan dengan topik kelajuan. Jom kita tengok. Okey, tuan. Pembelajaran yang akan saya sentuh menjelaskan maksud kelajuan 7.1.1. 7.1.2 menyatakan unit kelajuan. 7.1.4 menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan menggunakan rumus. Pada akhir penerangan saya ni, saya mengharapkan murid yang pertama dapat faham, tahu maksud kelajuan. Yang kedua, menyatakan unit bagi kelajuan. Dan yang ketiga, boleh mengira rumus kelajuan. Nanti andai kata sesi persekolahan secara bersemuka bermula semula, bila kita bincangkan semula di dalam kelas, kamu boleh nyatakan maksud kelajuan, unit bagi kelajuan dan menyelesaikan rumus berkaitan kelajuan. Okey, kamu boleh rujuk buku teks surat 116, 119, 120, 126 dan 127 sebagai rujukan. Sambil-sambil saya menerangkan ni, kamu boleh rujuklah muka surat yang saya nyatakan. Okey. Apakah kelajuan? Yang kamu tahu kelajuan laju. Okey. Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, saya ulang. Apakah kelajuan? Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kelajuan tu tak bermaksud laju je. Laju, cepat atau lambat. Pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, saya nak daripada sini nak ke sana. Saya berjalan lambat. Itulah kelajuan pergerakan saya. Kalau lambat, lambatlah. Kalau cepat, cepatlah. Okey, itu kelajuan. Unit bagi kelajuan, ada 3 unit yang kita biasa gunakan dalam kelajuan. Yang pertama, sentimeter per saat. Ini contoh pergerakan yang sangat lambat. Okey, contohnya kura-kura atas siput. Okey, kedua, meter per saat. Ini kelajuan yang sederhana. Pergerakan kita lah manusia. Contoh kita berlari. Usain Bolt berlari. Berapa dia punya kelajuan? Apa unit yang digunakan? Meter per saat. Contoh dia berlari 1 meter. Dia rekod dunia dia 9.48 kalau tak silap saya. Lebih kurang 9.59 meter per saat. Okey. Dan kilometer per jam. Okey, ini bagi pergerakan yang lebih laju lah. Pergerakan kereta, pergerakan motor. Okey, so ada 3 unit. Sentimeter per saat, meter per saat dan kilometer per jam. Okay, kita tengok hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Okay, kita tengok kat sini nanti apa pemboleh ubah yang kita tetapkan, apa pemboleh ubah yang kita malahkan, apa yang kita samakan antara sama ada jarak ataupun masa. Dan apa yang kita ubah. Okay, kita tengok berkaitan hubungan yang pertama. Objek yang bergerak laju, dia akan bergerak lebih jauh dalam masa yang ditetapkan. Okey, saya ulang Objek yang bergerak laju, dia bergerak lebih jauh dalam masa yang ditetapkan. Okey. Kita tengok. Semakin bertambah kelajuan objek bergerak, semakin jauh jarak yang dilalui oleh objek itu dalam masa yang ditetapkan. Okey, contoh saya tetapkan masa, katakanlah saya tetapkan masa 20 saat. Okey, ada Ali dan Abu. Ada 2 orang murid yang saya akan uji. Ali dan Abu. Masa saya tetapkan 20 saat.
Okay, bila saya tiup je whistle, okay, dua murid ni pun bergerak, berlari. Ali laju, Abu perlahan. Kamu rasa yang mana lebih jauh? Dalam masa 20 saat. Ha. Salah. Bukan mutu. Ha. Gurau-gurau. Okay, dah tentulah Ali dia boleh bergerak lebih jauh dalam tempoh masa 20 saat yang ditetapkan kerana dia berlari lebih laju berbanding Abu. Itu perkaitan dia. Okay, yang kedua, objek yang bergerak laju mengambil masa yang lebih singkat untuk sampai ke destinasi. Saya ulang objek yang bergerak laju mengambil masa yang singkat untuk sampai ke destinasi. Okay, cuba fahamkan ini dia punya penerangan dia. Semakin bertambah kelajuan objek bergerak, semakin singkat ataupun semakin cepat masa yang diambil untuk objek itu sampai ke destinasi yang ditetapkan. Okey, kalau yang nombor 1 tadi, dia tetapkan masa. Dia fixkan masa 20 saat. Okey, sharp 20 saat. Okey, yang kedua, untuk yang kedua ni dia tetapkan jarak pula. Contoh, jarak 100 meter, larian 100 meter. Okey, yang sampai dulu, masa dia cepat ke lambat? Usain Bolt, rekod dunia dia berapa? Bawah 10 saat. 9 saat. Orang lain 9 saat lebih lagi. Maknanya dia punya masa dia lebih lama lah, yang lambat lah. Contoh kalau saya lari 100 meter, mungkin sampai ke garisan penamat, mungkin 14 saat. Usain Bolt tadi laju 9 saat. Saya perlahan 14 saat. Jadi nampak kat situ, Usain Bolt mengambil masa yang lebih singkat untuk sampai ke garisan 100 meter. Sekarang jarak ditetapkan. So, saya ulang balik. Yang pertama tadi, kalau masa ditetapkan, objek yang bergerak lebih laju akan bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Yang kedua, objek yang bergerak laju, dia mengambil masa paling singkat untuk sampai ke destinasi ataupun jarak yang telah ditetapkan. Jelas? Okey, saya harap kamu fahamlah. Okey, selepas ini saya akan sambung dengan video penerangan saya macam mana kamu nak menggunakan rumus untuk mengira kelajuan. Sama-sama kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada murid-murid saya bersempena dengan PKP ni, so kita ada pelbagai kekangan. Jadi kat sini saya nak cuba terangkan seberapa mudah, seberapa ringkas bagaimana cara untuk mengira berkaitan tajuk ataupun topik kelajuan. Okey, kat sini ada segitiga. Ini adalah formula yang saya panggil formula piramid. Ada segitiga, ada K, J dan M. K mewakili kelajuan, J jarak, M masa. Dan di sini juga ada simbol operasi iaitu bahagi dan juga darab. Okey. Biasanya dalam soalan dia akan bagi situasi, dan dalam situasi itu diminta sama ada murid perlu cari kelajuan, jarak atau masa. Okey, andai kata dalam soalan tu murid diminta mencari kelajuan. Okey, jadi fungsi segitiga ni macam mana murid nak gunakan ataupun apa operasi yang nak digunakan. Okey, kalau soalan murid diminta mencari kelajuan, okey, tutup huruf K. Jadi murid perlu bahagikan jarak dan juga masa. So operasinya adalah bahagi. Dalam soalan tu dia dah ada maklumat tentang jarak, ada maklumat tentang masa. Cuma murid perlu cari kelajuan. Jadi tutup K. So jarak bahagi masa. Kelajuan sama juga jarak bahagi masa. Okey, jika dalam situasi soalan murid diminta mencari jarak. Jika dalam situasi soalan murid diminta mencari jarak, apa perlu buat? Tutup J, jarak. Tutup J. So murid kena buat apa? Kelajuan darab masa. Jarak sama juga kelajuan kelajuan darab
masa. Dan jika dalam soalan murid diminta mencari masa, jarak ada, kelajuan ada, murid diminta mencari masa, tempoh masa. So tutup M, masa. So apa murid perlu buat? Jarak bahagi kelajuan. So masa sama juga jarak bahagi kelajuan. Okey, saya bagi contoh soalan. Contoh soalan Kamal memandu ke Kedah sejauh 800 km. Kamal mengambil masa selama 10 jam untuk tiba. Berapakah kelajuan kereta Kamal? Okey, sekarang dia nak apa? Dia nak kelajuan. So K, kelajuan simbol K. Kelajuan. Kita tengok balik formula tadi. Okey, nak cari kelajuan perlu buat apa? Tutup K. So, jarak bahagi masa. Kita tengok dalam soalan, jarak ada tak jarak? Okey, jarak 800 km bahagi masa. Masa berapa? 10 jam. Okey. Kita potong sifar ni. Sifar. So, tinggal 80. Okey, unit dia tak sama. Bila unit tak sama, kita tulis semula kilometer bahagi jam, J. So kita dah dapat kelajuan bersamaan 80 km per jam. Saya ulang lagi sekali. Nak cari kelajuan pada piramid tadi, kita tutup K. Nak cari kelajuan, tutup K. Nak cari jarak, tutup J. Nak cari masa, tutup M. Okey, cari kelajuan tutup K, jarak bagi masa. Okey, kelajuan sama juga jarak 800 bahagi masa. Masa 10 jam. Okey, kita potong sifar, so dapat terus 80. Ni cara mudah lah cara mudah. Okey, so unit tak sama, kita tak boleh potong. So kita tulis balik 80 km per jam. Okey, begitu juga kalau nak cari jarak ataupun nak cari masa. Guna cara yang sama. Nak cari masa tutup M, nak cari jarak tutup J.